Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainam bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk rasuah. Hadirin sidang Jumaat sekalian, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188 yang disebut pada muqaddimah khutbah ini bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberikan rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui akan kesalahannya. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat Al-Tirmizi. Rasuah adalah sangat berbahaya dan bala yang besar. Ia sesuatu yang memudaratkan masyarakat, memudaratkan orang Islam, dan meletakkan pengurusan dan pentadbiran menjadi tidak stabil. Rasuah ini berlaku dalam semua urusan, termasuklah urusan kehakiman, tanah, percukaian, zakat, dan lain-lain. Malah dalam perkara yang melibatkan agama dan orang agama. Oleh itu Allah mengharamkan rasuah dan melaknat pelakunya kerana bahayanya yang besar. Maka tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh mengambilnya. Seseorang tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh juga seseorang pegawai mengambilnya, bahkan wajib berjaga-jaga daripadanya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yaitu SPRM, diberikan kuasa untuk menyiasat, menyoal siasat dan menangkap pelaku-pelaku rasuah dari sektor-sektor awam dan juga swasta. Kesalahan merangkumi perbuatan memberi
dan menerima wang suapan, peras ubud, percubaan rasuah, penyalahgunaan kedudukan, rasuah menerusi ejen, sehinggalah rasuah dalam perolehan awam dan pilihan raya. Para ulama menjelaskan bahawa pengertian ar-rashi adalah orang yang memberi rasuah, sedangkan al-murtashi berarti orang yang menerima rasuah. Laknat itu ditimpakan kepada orang yang menyuap, kerana dengan perbuatan itu ia menyakiti orang lain dan mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Laknat juga dikenakan kepada al-murtashi, iaitu orang yang mengambil rasuah. Laknat juga menimpa ar-rashi, iaitu orang tengah yang menjadi perantara antara keduanya. Bila bercakap tentang rasuah, seseorang pekerja seolah-olah tidak boleh terlepas daripadanya. Umpama dikatakan mustahil untuk tidak mengecap rasa madu atau racun yang berada di hujung lidah, maka mustahil bagi kaki tangan kerajaan untuk tidak menjamah hasil pendapatan kerajaan. Seperti mana kita tidak pasti sama ada ikan dalam air menelan air atau tidak, begitu juga sukar untuk kita mengenal pasti sama ada seseorang kaki tangan kerajaan itu mengambil wang kerajaan untuk diri mereka sendiri ataupun tidak. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengaup keuntungan, kebendaan. Misalnya, dengan mensyaratkan imbalan dalam pelantikan pangkat seseorang, atau dalam memindahkan pegawai dari satu daerah ke daerah yang lain, dan seumpamanya. Menerima imbalan itu hukumnya adalah haram. Ini tidak berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'ah fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ada baban 'aziman min abwabir riba." Sesiapa memberi pertolongan kepada saudaranya satu pertolongan, dan saudaranya memberikan kepadanya hadiah, lalu diterimanya, maka sesungguhnya ia telah mendatangi pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Riwayat Abu Daud. Muslimin yang berbahagia, pada masa kini rasuah sudah menjadi kebiasaan umum. Bagi sebahagian pegawai, rasuah menjadi pendapatan yang hasilnya lebih banyak dari gaji mereka. Berbagai urusan perniagaan atau urusan lainnya, hampir semua dimula dan diakhiri dengan tidakkan rasuah. Ini tentunya merugikan orang miskin, kerana rasuah menjadikan undang-undang dan peraturan sudah tidak berguna lagi. Yang berhak digantikan dengan orang yang tidak berhak, kerana rasuah wang semestinya milik mereka yang bekerja, tetapi bertukar kepada orang lain yang mengautnya. Amalan rasuah juga melibatkan orang-orang agama, sedangkan mereka mengetahui hukumnya haram dan berdosa. Tetapi kerana hawa dunia itu mengasyikkan mereka, maka hilanglah sikap amanah, jujur dan keikhlasan yang tertanam dalam sanubari selama ini. Orang yang diharap-harapkan dapat menjaga maruah diri dan agama, bahkan sentiasa menyeru masyarakat dalam melakukan kebaikan, boleh hanyut dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lupakah mereka dengan amaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Pendedahan SPRM mengenai pembabitan orang agama dari agensi kerajaan yang terlibat kes rasuah adalah sesuatu yang memalukan dan tidak sepatutnya berlaku. SPRM mendedahkan bahawa pegawai dan kaki tangan agensi agama tidak terkecuali daripada terpalit dengan kes rasuah. Hadirin yang berbahagia, rasuah mestilah dibenteras. Rasuah mestilah dibenteras oleh pemerintah dengan mengenakan hukum yang lebih tegas agar mereka menjadi gerun dan takut. Dalam menangani kes rasuah, pemerintah hendaklah lebih terfokus kepada langkah pencegahan sebelum terjadinya kes jenayah rasuah tersebut. Allah menceritakan dalam Al-Quran bahawa ada seorang alim, mereka mengakui kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebabkan rakus terhadap dunia, mengikut hawa nafsu, ingin kekuasaan dan kekayaan, syaitan telah menggoda mereka hingga tergelincir dari agama yang sebenar. Ingatlah, orang yang alim apabila dia derhaka kepada Allah, Allah umpamakan dia seperti anjing, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhais. Maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah perumpamaan orang agama yang terlibat dengan perkara dosa seperti rasuah dan sebagainya. Wal-iyazu billah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, harta benda dunia ini sangat menggiurkan. Kerap kali sehingga sampai tidak peduli tentang halal haramnya. Hadis daripada Khawlah binti Qais radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal ma la khulwatun hadirah, man asabahu bihaqqihi burika lahu fihi, wa rabbu mutakhawwidin fima sya'at nafsuh min malillahi wa rasulih, laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar." Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa mendapatkan dengan haknya, maka ia akan diberkati. Berapa banyak orang yang mengambil harta Allah dan Rasulnya tanpa haknya, secara sesuka hati sahaja. Tiada balasan baginya pada hari kiamat nanti kecuali neraka. Riwayat Al-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita hayati beberapa pengajaran dan tausiah penting dari khutbah ini. Antaranya, pertama, umat Islam wajib menjauhkan diri daripada perbuatan dosa besar, yaitu memberi dan menerima rasuah. Kedua, umat Islam perlu ada rasa takut akan siksaan Allah dan menghormati undang-undang negara berkaitan dengan rasuah. Tiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah, apalagi sekiranya dilakukan oleh orang-orang agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa burrizatil haqqi jahimu lil ghawin
dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-91. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.